Dalam betul. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Saya ingin menyatakan sedikit pandangan berkenaan dengan round undang-undang ataupun cadangan untuk meminda akta penilai, pentaksir dan ejen hartanah 1981, yang di antara tujuannya seperti yang dimaklumkan oleh pihak yang berhormat Timbalan Menteri ialah untuk memperluaskan lagi ruang lingkup pentadbiran serta pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang terkandung di bawah akta penilaian ini sebagaimana terlebih dahulu. Saya merasakan pindaan ini amatlah penting, walaupun tak berapa ramai ahli-ahli yang berhormat, ahli parlimen yang masih lagi tinggal dalam Dewan. Barangkali mereka punya urusan yang lebih penting daripada saya. Round undang-undang ini antara yang terpenting pada hari ini. Ini adalah kerana beberapa pengumuman yang mustahak yang telah dikeluarkan oleh kerajaan, termasuk Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, untuk menunjukkan rasa mustahak atau rasa mengambil berat tentang kedudukan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia pada hari ini, terutama yang melibatkan tentang pegangan equity, nilai harta dan sebagainya. Dan baru saja beberapa bulan yang lalu, atas desakan ini, Perdana Menteri mengumumkan skim rumah pertamaku yang mensasarkan untuk membina 45,000 rumah, kerana katanya tuntutan keperluan generasi muda yang ditawarkan skimnya amat luar biasa. Tak pernah kita dengar sebelum pada ini. Itu menawarkan untuk warga Malaysia, rakyat Malaysia di bawah 35 tahun dengan pemilikan rumah ini tanpa bayaran deposit. Kerana katanya 10% pembayaran deposit itu akan ditanggung oleh pihak kerajaan melalui agensi-agensi yang lain. Dan sudah tentu 25 institusi kewangan dan perbankan telah dinamakan sebagai agensi yang akan mengambil alih dan menyumbang kepada tugas pelaksanaan ini. Dan minggu lepas saya dipahamkan bahawa keseluruhan 45,000 rumah ini telah pun habis di booking lah, dengan izin, dikenal pasti siapakah pembeli-pembelinya. Maknanya larislah tu. Kita baru umum saja, peminaannya belum ada, maka benda tu telah pun habis. Dan perkara yang sama juga, Tan Sri Yang Dipertua, berlaku pada setiap kali urusan yang berkenaan dengan hartanah yang ada dan yang diusahakan ataupun disebut, ditawarkan kepada rakyat Malaysia, maka inilah perkara yang berlaku. Sekaligus kita dengar banyak pihak menyatakan kebimbangan berlakunya masalah menyumbang kepada masalah property bubble yang disebut berkali-kali. Dan peringatan yang diberi oleh banyak pihak juga mengatakan sedikit masa lagi kita akan mencapai tahap saturation, di mana kedudukan nilai-nilai hartanah ini akan mencapai tahap tepu, di mana pada masa itu kita barangkali boleh mengagak akan berlaku satu unjuran ke belakang, maknanya bermula kepada tempoh kejatuhan nilai-nilai hartanah. Saya juga merasa penting kerana isu ini juga menyentuh tentang pemilikan. Sudah tentu bila pemilikan ini, ramai pihak akan berkata apa jadi dengan pemilikan equity dalam bidang hartanah yang melibatkan bumi putera dan bukan bumi putera dalam negara kita. Isu ini juga yang menyebabkan pengurusi UDA yang ada dalam Dewan baru kejap tadi pening kepala kerana kes ataupun isu berkenaan dengan urusan penilaian hartanah kawasan yang bernilai tinggi. Ya, isu ni diheret oleh media begitu lama sekali, dan saya masih simpati pada beliau. Pemuda UMNO menyatakan dengan keras tentangannya atas keputusan yang telah dibuat oleh pengurusi UDA, dan beliau telah cuba memberi penerangan, termasuklah isu-isu yang diterangkan oleh beliau sebenarnya banyak berkaitan dengan akta yang kita cadangkan pindahan hari ini, iaitu berkenaan dengan penaksiran dan juga ejen-ejen hartanah yang nak kita
perkatakan. Saya nakkan pengesahan sekali lagi, benar atau tidak, di antara tujuan yang utama kita membentangkan undang-undang ini adalah memperluaskan ruang lingkup, bukan hanya berkenaan dengan tanah, bukan hanya berkenaan dengan nilai tafsiran itu sendiri, berkenaan dengan kawasan ataupun area yang dikatakan sebagai harta tanah itu. Tapi kalau kita teliti, sebagai contoh, fasa 10 Seksyen 19 dimasukkan untuk memberi tafsiran baru penilaian yang katakan ejen penilaian atau proses penilaian. Pentaksir ni merangkumi perabot bangunan, perabot bukan saja tanah, bangunan, perabot, lengkapan. Sebab pada saya lengkapan dan lekapan itu sama, ya, adalah merujuk kepada istilah ataupun butiran yang sama, benda yang sama. Stok perdagangan, loji, jentera dan kelengkapan dan benda-benda yang lain. Tan Sri yang dia Pertua, walaupun kita tahu aset tidak alih, aset tetap, aset tidak alih, iaitu tanah dan bangunan, tetapi sekiranya taksiran ini dimasuk, dia juga merujuk kepada aset mudah alih, seperti loji. Dikatakan dengan jelas ini loji. Dan loji ini ataupun sebahagian yang dianggap lekapan kepada loji, itu dianggap juga termasuk dalam perluasan bidang akta ini. Sudah tentu perkara ini akan menjadi rumit kepada istilah ataupun kerja-kerja pentafsiran ataupun penilaian sesuatu harta. Di sinilah letaknya konflik yang sekarang ini telah cuba dilakukan oleh industri ini, yang menyebabkan berlakunya masalah property bubble. Sebenarnya penilaian yang dimasukkan diheret sama kepada butiran yang tidak perlu. Sebagai contoh, sebidang tanah yang sepatutnya bernilai pasaran 100,000, tetapi apabila mengambil kira yang berkaitan dengan tanah ataupun aset tersebut, seperti loji, seperti kalau sebuah bangunan atau perumahan, mengambil kira pembinaan yang berkaitan dengan tenaga solar, loji yang bertenaga solar, penjanaan teknologi penjanaan kuasa yang baru untuk tujuan persendirian, juga dianggap sebagai sebahagian daripada aset itu. Dia menjadi rumit. Dan kalau Datuk Timbalan Menteri mengatakan tujuan dia lah untuk mengelakkan berlaku manipulasi, penipuan dan juga pengambilan kesempatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh kerana akta ini daripada tahun 1981 menunjukkan adanya ruang untuk diambil tindakan. Saya katakan Seksyen fasa 10 Seksyen 19 ini lebih membuka pintu dan ruang lebih luas lagi kepada manipulasi. Saya katakan begitu Tan Sri yang dia Pertua, kerana penilaian terhadap aspek harta mudah alih yang dikaitkan sama dengan bangunan dan tanah ini amat terdedah kepada elemen penguncupan nilainya, terutama apabila ada pertimbangan tentang nilai-nilai yang susut, seperti depreciation value dengan izin, susut nilai yang perlu diambil. Dan kita tidak ada persamarataan dari segi mengukur nilai kejatuhannya, seperti lekapan. Kita terima secara convention setiap setahun 5% sehingga maksimum 8% depreciation value kita iktiraf pada barang-barang atau jenis. Terus ada setengahnya sehingga mencapai 28% dari segi depreciation value. Ini juga akan menjadi sebahagian dari perkara yang merumitkan aspek penilaian kepada kepada penilaian atau mengekalkan harga dan juga nilai harta yang dikatakan duduk di bawah pentadbiran akta ini. Dan saya sekali lagi nak nyatakan permintaan saya kepada pihak kementerian dan Timbalan Menteri yang membawakan
rang undang-undang ini. Saya nak tanya, apakah perkembangan ataupun status berkenaan dengan aktiviti ataupun polisi ataupun keputusan kerajaan bawah kementerian untuk melaksanakan program e-tanah yang dulu, ya, untuk katanya untuk mempertingkatkan maklumat, menyimpan maklumat, menguruskan maklumat tentang pemilikan tanah-tanah atau hartanah di seluruh negara yang diletakkan di bawah jabatan-jabatan tertentu. Dan isu ini juga menyentuh tentang pengurusan harta-harta yang berkenaan dengan harta pusaka, harta wakaf. Kedua-duanya amat dekat dengan nilai pegangan hartanah kepada masyarakat Bumiputera, termasuk juga Sabah dan Sarawak dan orang Islam. Kita lihat juga kepentingan untuk melaksanakan keputusan kerajaan untuk membuka pegangan asing sehingga 49% dasar liberalisasi beberapa subsektor, termasuk juga sektor yang menumpukan kepada bidang pelaburan hartanah, pembinaan premis-premis perniagaan dan juga perumahan juga diambil kira. Dan ini termasuk dalam perkara yang wajib kita, yang mesti kita tumpukan. Dan pemilikan asing seperti yang dikatakan tadi oleh Jasin, saya rasa amat mustahak untuk kita teliti, oleh kerana mengambil peluang tentang perkara yang disebut berkali-kali, terutama apabila kerajaan telah meminda undang-undang dan disetujui untuk memasukkan elemen pegangan 5% terhadap mana-mana aset hartanah yang dilupuskan tidak mengkira nilai. Saya ingat lagi bahawa satu pindaan yang agak besar maknanya. Kalau dulu pelupusan aset atau pelupusan hartanah yang bernilai kurang daripada 250,000 tidak lagi diperlukan sekatan ataupun tidak lagi memerlukan pegangan peratusan. Tapi kita telah masukkan peraturan untuk menahan atau memegang withholding amount 5% kepada pelupusan hartanah, tak kira apa jumlahnya. Maknanya kalau nilai hartanah tu cuma setakat 40 ke 50 ribu pun masih kita kena pegang bayaran terakhirnya oleh ejen yang yang melaksanakan transaksi tersebut. Ini sekali lagi menjadi rintihan. Saya dengar kata, sebagai contoh, banyak perkara ini berlaku terutama di kawasan luar bandar dan pendalaman, di mana masyarakat luar bandar yang berhajat untuk melupuskan hartanah mereka yang bernilai kurang daripada 250,000, kalau dahulu merasakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Sebagai contoh, untuk orang Islam katakan nak lupuskan atau jual tanah untuk tujuan mengerjakan ibadah haji sebagai contohnya. Kalau dulu untuk harta yang nilainya bawah pada 100,000, mereka tidak ada apa-apa sekatan dan terus transaksi itu boleh dilaksanakan untuk tujuan tersebut. Bayangkan sekarang dengan adanya sekatan baru yang telah pun kita masukkan, tidak mengira apa saja jumlah ataupun harga, sekatan ini dikenakan. Dan sekarang ni kita nampak ada keadaan di mana manipulasi telah pun berlaku. Saya menerima banyak feedback daripada rakan-rakan yang juga di dalam industri ini, menyatakan rasa simpati mereka. Mereka tidak ada setengah mereka merasakan mereka bimbang, mereka dilihat sebagai ejen-ejen yang mengambil kesempatan terhadap orang-orang atau masyarakat Malaysia di pedalaman terutamanya, yang merasakan mereka dianiaya, sedangkan sebenarnya mereka cuma wajib atau mesti melaksanakan peraturan ini kerana kita telah meluluskan undang-undang tersebut. Dan bayangkan apabila mereka merasakan persepsi terhadap undang-undang atau akta baru yang kita bawa, menjadikan mereka terbeban atau teraniaya sekurang-kurangnya. Mungkin
ejen itu juga ada setengahnya, atau di kalangan ejen-ejen yang kita sebut ini, mungkin mereka merasakan pada skala yang besar mereka boleh, ataupun oleh kerana desakan keuntungan, mereka boleh melaksanakan perkara ni atas kata masyarakat yang naif, yang berada di luar bandar terutamanya. Dan saya nak tanya perkara yang terakhir, iaitu bagaimana kita harus melihat jawatan kuasa yang bakal dibentuk, yang dikatakan bawah seksyen baru, iaitu 10A yang nak dimasukkan, lembaga. Jawatan kuasa ini dikatakan sebagai lembaga yang akan meneliti, menyelia dan memerhatikan, barangkali mentadbir ejen-ejen yang kita maksudkan bawah akta ini, penilai, pentaksir ejen hartanah, dikawal ataupun diseliakan oleh satu lembaga. Saya rasa itu di antara juga tujuan bagaimana akta ni nak diwujudkan, pindaan ni nak diwujudkan, ialah mengiktiraf atau mewujudkan satu pengiktirafan kepada lembaga, satu jawatan kuasa yang nak dilantik untuk tujuan ini, mengawal selia keseluruhan. Apa pandangan Yang Berhormat Timbalan Menteri? Adakah perkara ini akan menjadikan seluruh prosedur transaksi hartanah ini menjadi bertambah lancar dan baik, atau sebaliknya? Ini yang saya berminat untuk tahu di akhir perbincangan ini, kerana rungutan yang sedang kita hadapi, yang ada kita dengar sekarang, sudah cukup menjadi rumit, sehingga membuka ruang kepada manipulasi dan juga eksploitasi atas nilai-nilai yang dilaksanakan oleh kedua-dua pihak, bukan saja oleh ejen-ejen ataupun penilai ataupun taksir, juga kepada pemilik hartanah ataupun aset-aset tertentu. Bayangkan kita meluaskan bidang ini kepada orang kata ada stationary element dia, kepada bangunan, kepada loji dan sebagainya, yang dianggap juga sebahagian daripada aset hartanah itu. Terima kasih.